Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan kurniaan nikmatnya telah sempurnalah segala kebaikan. Kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayah dan juga keizinan daripada Allah, kita sama-sama dapat berkumpul di teratak ngaji kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran dan juga keberadaan kita di sini semoga mendapat rahmat dan juga maghfirah, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah dengan izin Allah, kita sambung berkenaan dengan adab berdamping dengan Al-Quran ataupun adab dan etika pendamping Al-Quran, iaitu kita ambil daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita malam ni sambung muka surat 38, betul tak? Bahagian 23 rasanya lah. Ataupun sebelum ke selepas tak tahu. 38 Bahagian ke-23 iaitu memelihara dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau sebelum pada ni kita sentuh banyaklah contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang adab-adab dan juga etika-etika orang yang mengajar dan juga belajar Al-Quran. Banyak adab-adab yang Imam Nawawi dia tulis sini. Semoga yang banyak itu menjadi amalan kita lah. Apabila kita berhadapan dengan guru, nak guru tasmik ke guru yang mengajar Al-Quran kita, jadi banyak ada adab yang kita kena ikut ataupun yang kita kena amal, kerana kelebihan ataupun tujuan kita menjaga adab-adab ketika kita berguru ini, tujuannya salah satu ialah untuk jadikan ilmu yang kita boleh daripada guru kita tadi ilmu yang berkah. Kita nak suruh ilmu atau kita nak jadikan ilmu tadi ilmu yang berkah. Sebab kita belajar lama dah. Contoh macam saya ni berpuluh-puluh tahun dah start daripada sekolah rendah dulu belajar. Tak tiap-tiap hari daripada sekolah rendah naik sekolah menengah, lepas tu pergi situ pergi sini, siapa ke belajar kat universiti apa-apa. Dah berpuluh-puluh tahun. Tapi banyak mana mana kita boleh sebut, saya boleh sebut tentang ilmu yang cikgu ajar ke, ustazah ajar ke, tak banyak, sikit je. Mana hak lekat dalam kepala kita sikit je. Hak banyaknya jadi macam air atas daun keladi lah. Tak lekat. Payahnya nak lekat ilmu ni. Punca dia, salah satu punca. Salah satu punca kerana apa? Kerana mana kita tak boleh nak jaga adab tadi. Tak boleh nak menghormati guru, seseorang yang menjadi guru kita. Tak sebagai guru ataupun cikgu, guru ke, tok guru ke. Banyaklah istilah-istilah yang maknanya orang tadi ajar kita walaupun sikit ilmu. Walaupun satu ilmu saja dia ajar, dia adalah sebagai guru kita. Dah ramai hak mengajar kita, hak kita dengar kedai kopi ke gini-gini, kebetulannya dia tu ajar kita satu ilmu. Tu guru kita lah tu.
Nah, bukan artikel formal hok ngajar, hok talaki, hok ngajar hari-hari tu dah. Nak kita duduk saja-saja tu, kalau hok duduk tu tengok-tengok, boleh ilmu dengan dia. Nah, dia ayat tu kan kita jadikan ilmu dia. Ilmu dia ayat tadi. Itu sebagai guru kita tu. Nah, tu guru kita. Sebab tu saya nak bawa satu contoh. Satu contoh yang berlaku terhadap Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang berlaku terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Suatu hari Imam Syafi'i dia bagi kuliah. Macam ginilah contoh. Nah. Tapi anak murid dia ribulah. Nak penuh anak murid dia. Dia ngajar habis ataupun tengah-tengah dia ngajar tu, anak murid dia tengah saling. Nak saling tulis apa yang Imam Syafi'i royak gini. Nak. Tiba-tiba datanglah seorang badui, orang kampung. Dia jauh, datang jauh. Orang badui ni dia mana orang kampung. Nah, bukan kalau kita kata kampung Kuala Jengah hok jauh-jauh tu, dok kampung lagi tu. Jadi harap ni kalau kampung dia kampung sungguh. Jadi dia pergi dekat Imam Syafi'i dalam keadaan dengan pakaian dia pun busuk. Nak doktor uru, bau dia pula orang kata hapok ke kan tak tahulah. Nah, mana dia bau. Jadi anak murid dia macam dia nak tegur lah orang badui tadi. Nah, mari jauh-jauh gini dah lah, dak bagi salah apa ni, mari duduk nak gitu. Nah, jadi ganggu orang nak belajar. Tiba-tiba lepas pada habis kuliah, Imam Syafi'i pun bangun, pergi peluk orang badui tadi. Pergi peluk orang tadi. Jadi anak murid dia tengok, heran lah. Bapa pula Imam Syafi'i ni, imamku ni nak pergi peluk orang badui ni dalam keadaan busuk, kotor apa gini, habis pasir ke apa ke. Jadi anak murid dia tanya, sebab apa wahai imam? Sebab apa aku tengok mu orang badui mari tadi dalam keadaan doktor uruh tadi tiba-tiba mu peluk orang badui tadi. Jadi Imam Syafi'i kata, aku peluk itu kerana menghormati. Aku hormat dia, ia adalah sebagai guru aku. Tok guru dia benarnya. Orang badui tadi tok guru dia. Jadi bila dengar Imam Syafi'i kata orang badui tadi tok guru dia, anak murid dia dua kali heran. Tak heran sebab apa Imam Syafi'i pergi peluk dia. Bila jawab orang badui tadi tok guru, anak murid dia heran pula sekali lagi. Nah, dia heran lagi. Dak orang badui ni tok gurumu. Nak. Tok gurumu gini ni. Ya ke dok. Nah. Ke dia apa ni nyamar ke gana dah. Dok, dia tok guru aku. Lepas tu Imam Syafi'i pun ceritalah. Ceritalah lagu mana dia boleh jadi orang badui tadi sebagai tok guru dia. Dia kata masa dulu aku tengah mengarang. Aku tengah mengarang kitab. Hukum fiqh gini banyak aku karang. Tiba-tiba aku sakok. Aku sakok dekat masalah nak kena anjing cukup umur dan tak cukup umur. Dia sakok situ. Jadi nak kena gana ni, nak buat hukum ni, nak buat masalah ni. Jadi dia tak boleh nak teru. Bila dia sakok situ, dia tak boleh nak pergi acel lah ke lain. Jadi sakok situ semua. Nak sebab hukum ni dia kait. Tak tahu masalah ni, tak tahu jawapan ni, jadi hak lain tak boleh nak pergi. Jadi dia macam galak jugalah. Tiba-tiba dia pergi jumpalah tok guru atau orang badui tadi. Tak jumpa orang badui tadi. Orang badui tu royak. Kalau nak kena anjing hak cukup umur gini PA dia. Kalau nak kena anjing hak tak cukup umur lagu ni. Beza dia. Kita ni tahu tak? Lagu mana? Tak. Pergi tengok IC dia kerana bila tengok kita tengok bila beranak dekat Jabat Waterina. Jadi orang badui tu kata gini mudah je dia kata. Tak, kalau kambing, lembu, kubar gini saling orang kata saling gigi tau. Saling gigi depan tu.
Dia kata anjing ni kalau nak tahu hak cukup umur, bila dia nak kencing dia akak kaki. Hak tak cukup umur dia kencing dia tak akak. Orang baru itu ayat gitu. Imam Syafi'i pun Allah dia kata puas hati barulah. Hak dia sakok tadi dia barulah dia boleh karya semula seru gini. Jadi secara automatiknya Imam Syafi'i kata orang Badui tadi adalah guru dia, tok guru dia. Siapa ke setara tu? Satu ilmu saja dah. Satu ilmu saja kita dapat daripada orang tadi, dan orang tadi adalah tok guru kita. Semetelah lagi kalau kita banyak dak mari mananya pergi belajar situ, pergi belajar pondok tu, pergi kat teratak ke mana dengan Ustaz Fatul Aziz apa dengan Syekh apa ni Ustaz apa yang Qori tu, imam masjid tu. Ustaz Yahya apa dah semua dah. Lagilah banyak dah ilmu yang kita dapat. Saya dengar Ustaz Yahya ngaji tu memang gagahlah suara dia. Suara dia tu memang orang kata Tok Imam Mekah lah. Kalau dengar adik dengar hak adik dia tu lagi tu, Syukri tu. Tu memang satu dunia lah. Syukri Ali tu. Tu orang kata Sudeh Malaysia tu. Sudeh Malaysia. Tengok body dia sudah. Body tu pada arak dah. Dengan tekuk ni besarnya. Orang kata Renu ni salah satulah dari segi fizikal dia, batang tekuk dia tu besar. Dia gagah suara. Bukan kata batang tekuk halus nak belajar boleh. Tapi lebih situ banyak. Salah satulah. Lebih situ sebab dia orang tekuk besar ni, dia suara dia garau. Lepas tu pula suara dia gagah. Dia boleh buat, dia boleh nafas dia panjang. Tengok orang main-main dah. Ada juga orang halus pun. Tapi banyak imam ni dia besar-besar. Dia mungkin suara dia tu dia kait juga dengan benda tu. Dengan body dia tu. Dia kena tanya ahli sains lah. Bahagian ni. Baik, itu salah satu dah. Salah satu cerita yang boleh menjadi pengajaran untuk kita lah. Jadi kita tengok ulama-ulama dulu banyak. Dari segi penghormatan dia, ihtiram dia kepada guru-guru ni sangat hebat. Contohnya macam Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sangat-sangat menghormati Imam Syafi'i. Imam Ahmad antara guru dia ialah Al-Imam Asy-Syafi'i. Tengok ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dia berguru dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i antara tok guru dia yang paling hebat sekali apa dia? Imam Malik. Imam Malik dia sangat-sangat respect pada Imam Malik. Imam Malik antara imam yang mencetus tentang ilmu hadis. Antara ulama yang memelopori ilmu hadis. Apabila Imam Malik dia mengarang satu kitab yang berkenaan dengan hadis, iaitu nama dia kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta, Imam Syafi'i tengok Al-Muwatta tu dia rasa nok sungguh-sungguh dia menghafal kitab Al-Muwatta tadi. Sehingga dia baca, dia hafal Al-Muwatta tadi, dia baca dekat depan dengan Imam Malik. Dia daripada Mesir dia sanggup pergi cari Imam Malik yang berada di Madinah. Kerana semata-mata untuk membaca kitab Al-Muwatta di hadapan Al-Imam Malik. Dia sangat-sangat hormat kepada Imam Malik. Imam Malik mazhab ataupun pengasas pada mazhab Maliki. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dia kata selama 40 tahun aku solat. Selama 40 tahun aku solat, aku tidak pernah tinggal berdoa kepada Imam Syafi'i. Iaitu doa apa dia? Berdoa supaya Allah memberi rahmat kepada imam dia, tok guru dia yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Hebat. Doa seorang ulama kepada ulama. Jadi imam-imam dulu, ulama-ulama dulu, walaupun dia berselisih, berselisih pandangan, tetapi dia tidak dia selisih.
Nak hak ni mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini. Mazhab Maliki tak ada kunut dalam solat subuh. Mazhab Syafi'i ada kunut. Tapi Imam Syafi'i tidak menyalahkan mazhab Maliki, kata apa mu tak ada kunut. Sedangkan Nabi buat kunut, aku buat gini-gini. Imam Malik pula tidak kata apa mu ada kunut. Nabi dah buat kunut. Dia tak ada balas. Nah, dia menghormati pandangan Imam Malik, dia menghormati pandangan Imam Syafi'i walaupun tak ada kunut. Imam Syafi'i, dia menghormati pandangan Imam Malik walaupun ada kunut. Nah, sehingga Imam Syafi'i bila menjadi imam, dia pergi dekat Madinah. Nah, Pak Madinah ni orang kata lubuk, kubu mazhab Maliki. Dia jadi imam di mazhab atau di Masjid Nabi, Masjid Madinah tu, dia tidak baca kunut. Sebab apa? Sebab menghormati makmum di belakang tu ialah pengikut mazhab Maliki. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada kunut ketika solat subuh. Itu cara ulama masing-masing, maknanya dia ihtiram ataupun kita saling menghormati di antara pandangan walaupun pandangan berbeza. Sebab beza ini hanya dalam masalah furu' saja ataupun dalam masalah cabang yang kecil-kecil, bukan masalah usul. Nah, solat maghrib 3 rakaat, semua sepakat 3 rakaat. Tak ada mazhab mana yang kata 2 rakaat, tak ada. Kalau ada, batal tu mazhab. Tapi hak ni masalah furu', masalah yang kecil. Nah, yang kita kata kalau maknanya masing-masing nak defend ataupun nak pertahankan bahawa mazhab dia betul, pandangan dia betul, tak sudah. Sampai bila-bila tak sudah. Bukan hari ni je ulama balah, ratus tahun dulu. Ratus tahun dulu. Pandangan beza ni ratus tahun dulu, sampai bila tak ada penghujung. Kalau maknanya zaman sekarang ni masing-masing nak menegak kata hak ni salah, hak ni betul ni, alangkah rugilah. Nak. Ustaz, masa tu isu bid'ah ni tak timbul lagi tu. Mana? Isu bid'ah macam sekarang ni tak dengar sikit bid'ah. Masa tu ada tak ke isu bid'ah tu? Isu bid'ah bukan ada tu ada tak, tapi tidak maknanya tidak maknanya ulama tu dia tidak membida'ahkan. Tak, isu tu ada, tapi ulama tu tidak secara terang kata ini adalah bid'ah. Masing-masing menghormati. Walaupun tapi dalam masa tu, dalam dulu dia mana perkataan bid'ah ini tidak masyhur. Sebab apa? Sebab mana ulama-ulama dulu dia masa salah satunya punca tadi dia hormat pandangan orang. Nah, pandangan walaupun beza. Nah, dia tak kata ini adalah bid'ah. Sebab hak mu beramal tu mesti ada hujah, mesti ada nas. Nah, yang aku beramal ini mesti ada nas. Jadi, hak mana yang jadi bid'ahnya? Dia akhir-akhir ni baru timbul. Nah, bila banyaknya bid'ah gini, hak ni kata bid'ah tu, tiba-tiba ada di antaranya Imam Ghazali rahimahullah, dia membuat klasifikasi, dia bagi bid'ah ni ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Bila dah sebar sangat bid'ah gini, orang pun jadi kelaru, apa jadi celaru, habis keliru hak mana molek, hak mana nak buat ni. Akhirnya dia buat bid'ah hak molek, bid'ah hak tak molek. Nah, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Tapi di akhir-akhir ni dah, bukan kata dulu dak timbul, ada. Tapi masing-masing hormat. Hormat. Hak ni kata tak apa, dah muak, mu ada hujah, teruskan. Hak ni kata, aku ada hujah, aku teruskan dengan hujah masing-masing. Sekarang ni je. Bila timbul akhir-akhir ni baru timbul pula. Tak timbul pula sekarang ni. Walik ni bid'ah, ni gini-gini. Hak ni bid'ah. Jadi itulah maknanya akhir-akhir ni pula ia jadi timbul semula. Lepas tu pula timbul tu betul lah. Saya nak kata pun tak tahu sebenarnya. Biar secara orang kata
Masuk telinga kanan tu beg telinga kiri. Gitulah. Gini. Dah. Saya pun secara terang lah. Secara terang saya royak. Saya belajar di Madinah. Orang yang mana di Madinah ni, maknanya orang kata inilah orang cok Wahabi. Saya terang. Maknanya kita kata royak atau modal. Dah. Orang mana belajar di Madinah ni, mana Arab Saudi ke, orang cok ni muni Wahabi. Wahabi ni maknanya ada pandangan satu, pandangan tu dia ikut pada Muhammad bin Abdul Wahab lah. Orang yang nisbah pada Wahabi. Muhammad bin Idris. Si Madinah, Universiti Ummul Qura, Mekah, mana-mana universiti dalam Arab Saudi ni orang cok akan. Tapi yang kuatnya di Madinah lah. Orang cok Wahabi. Jadi gini, saya lah kita di Arab Saudi, satunya dari segi mazhab. Waktu pun orang kata kadang-kadang orang keliru. Orang keliru. Kita dalam di Arab Saudi mazhab Hanbali. Di Malaysia kita ni mazhab Syafi'i. Jadi ada satu masalah yang di Mekah, di Madinah, di Arab Saudi tu lah. Dulu masa dulu Imam Malik tu dia jadi pengasas. Imam Malik duduk situ. Jadi ramai pengikut-pengikut dia dalam mazhab Maliki dululah. Masa dulu, masa Imam Malik dulu. Sekarang ni Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni memang dia duduk di tanah Hijaz dulu. Masa sejarah dia dulu memang dia duduk di tanah Hijaz dan dia sebarkan dakwah pandangan dia tu di sekitar tanah Hijaz. Tanah Hijaz ni termasuk Mekah, Madinah, Jordan, Syria, Palestin. Tu tanah Hijaz belaka tu. Yaman dekat-dekat tu. Mesir dak. Kuwait, Qatar tu tanah Hijaz belaka tu. Jadi jajahan mazhab Hanbali tu kuasa tu lah. Kuat. Jadi dalam mazhab fiqh pun dia ialah mazhab lain dia beza. Lepas tu kadang-kadang orang yang balik daripada ni gini. Hatta masalah doa kunut pun dia boleh nak bid'ahkan. Walaupun benda tu beza dalam mazhab fiqh. Balik ni masya kunut bid'ah mun kunut. Bid'ah apanya? Hak ni dalam mazhab fiqh ni dia furu'. Mazhab Syafi'i dia ada dalil dia kuat. Mazhab Hanbali tak ada kunut pun ada dalil yang kuat. Jadi kalau kita nak teguh daripada mana kita nak bermazhab Hanbali daripada sana, kita nak balik sini, teruskanlah. Baik. Tapi jangan pula kata pengikut mazhab Syafi'i ini salah bid'ah. Tak kena gitu. Sebab dia yang asalnya bid'ah ni dia dalam mazhab tauhid, mazhab akidah. Jadi sekarang ni kita campur habis. Tu jadi masalah tu. Campur habis hak fiqh pun dalam ada dalam mazhab jadi bercelaru habis, bid'ah habis kiri. Tak kena juga. Contoh macam masalah Yasin, Yasin. Walaupun saya baca sana tak ada Yasin. Terus saya royak memang tak ada baca Yasin dalam jemaah ni, tak ada. Di Arab Saudi ni, di mana-mana, Madinah, Mekah memang tak buat. Sebab dia ikut pandangan dulu. Pandangan dalam mazhab ulama' dia gitu. Mari dekat Malaysia ni, bukan kata ulama' Malaysia ni jahil, tak. Siapa kata mazhab ulama' Malaysia ni jahil? Hak kita ambil ni daripada Tok Guru. Adakah orang sanggup kata Syekh Abdul Qadir Syekh Daud Fatani tu jahil? Tak orang kata. Syekh Daud Fatani ke Syekh Ismail Al-Marbawi ke ulama-ulama dulu nak kata jahil ke dia tu buat Yasin. Tak kata Yasin. Dia hak bawah-bawah ni jadi mai ni je mai yang mai pusing ni bawah-bawah. Jadi tak kenalah. Saya ingat ada saing tu sebelum pada dia balik habis. Saya dah pergi tapi saing tu pergi. Dia orang Selangor. Dia pergi jumpa dengan seorang ulama Saudi yang bernama kalau kenal lah Salih Al-Utsaimin. Mungkin di kalangan kita pernah dengar nama Syekh Salih Al-Utsaimin. Syekh Salih Al-Utsaimin ni antara kita kata ahli lujnah. Maknanya kalau kat kita ni ahli muzakarah fatwa lah. Di Arab Saudi tu. Di Arab Saudi tapi dia Arab Saudi ni fatwa dia luah lagi. Dia ulama-ulama dalam tu pun hebat-hebat belaka lah. Tak, kalau kita dengan Malaysia ni
Kita nak kata bukan nak kata orang Arab tu aling lebih ada dak, tapi memang gitu hakikat dia. Tak, orang Arab ni dia kalau jadi ahli fatwa tu memang alim sungguh-sungguh. Nah, dia mana kita tahu Syekh Salam Utsaimin ni dia orang kuat ni lah. Orang kuat, maknanya orang kuat mazhab Hambali, lepas tu pula dia pun beriktikad dalam mazhab salaf. Semak, mazhab salaf ni saya terang sikit lagi apa dia mazhab salaf. Salafi tu. Jadi dia pesan kepada kawan saya ni sebelum balik dia pergi jumpa dekat Riyadh. Syekh Salam Utsaimin tu duduk dekat Riyadh. Dekat pejabat dia kat Riyadh tu. Jauh lah Riyadh tu. Riyadh tu ibu negara kan? Tak, ibu negara Saudi. Dia pergi jumpa lagu mana aku ni aku nak balik. Aku nak balik ke Malaysia ni lagu mana cara aku nak berdakwah. Dia kata bila mu balik Malaysia mu kena ikut rakyat ataupun kena ikut cara orang tempatan. Dia pesan ikut cara orang tempatan selagi cara tadi tidak menyalahi sunnah. Tak jadi masalah. Macam doa kunut, baca Yasin apa, ikutlah. Selagi benda tadi tidak ada benda muka pun. Boleh ikut, tak ada masalah pun. Itu ulama tu pesan tu. Hak jadinya hak pesan tadi bukan ulama tu jadi lain tu. Jadi celaru. Lah ni cepat. Macam akidah salaf, akidah. Dia banyak mana akidah. Saya belajar sini macam tuan-tuan belajar juga. Maknanya akidah apa dia? Kita ada maknanya sifat 20. Nah, kan kita belajar sifat 20 semua, sifat wujud semua gini. Bila saya pergi belajar sana, tak ada benda ni. Dia belajar akidah ikut fahaman salaf. Fahaman salaf ni dia ada 3 tu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. 3 tu. Dia gitu. Nah, jadi dia itu dalam fahaman salaf. Nah, maknanya kita ada 2 fahaman. Fahaman khalaf dengan fahaman salaf. Fahaman salaf ni fahaman orang lama tu. Sahabat-sahabat at-tabi'in dulu. Mana itu cara dia dulu. Kemudian sekarang ni di Malaysia ni kita ikut fahaman Abu Hasan Asy'ari. Orang panggil Al-Asy'ariyah. Nah, dan kalau kita tanya ulama-ulama Saudi, adakah Al-Asy'ariyah ni mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah? Dia kata ya. Mazhab Asy'ariyah ini sama dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Mari orang bawa-bawa ni dia kata dak Asy'ariyah ini tidak Ahli Sunnah wal Jamaah. Tu jadi celaru tu. Tanya ulama-ulama dulu, Asy'ariyah ni memang mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Cuma dia ada beza-beza sikit je. Contoh, beza dia apa dia? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, Tuhan itu di atas arasy istawa. Istawa ni duduk lah. Jadi gitulah masalah-masalah yang punca ataupun yang ada timbul sikit perselisihan di antara pandangan ulama Salafi dan juga mazhab Asy'ariyah tu. Jadi fahaman Asy'ariyah, fahaman Asy'ari yang kita buat di Malaysia ni, kita nak kata Tuhan tu duduk, tak kena. Kalau kita kata maknanya Tuhan tu menyerupai makhluk. Tuhan, ya mujassimah. Kita kata Tuhan tu berjisim. Tak, benda duduk. Kita bayang kalau duduk ni mesti, maknanya duduk tu mesti ada cara dia. Tak duduk seller ke duduk, tapi duduk, perkataan duduk tadi. Jadi tak kena ni nak kata duduk. Jadi timbulnya perkataan takwil. Takwil ni mana kita menterjemahkan yang kedua. Tak. Yang hakikat tu kita ambil juga, tetapi kita tak pegang tu. Tapi kita tak tolak. Tak. Tuhan maknanya duduk tu kita tak tolak. Tapi untuk memahami, tak boleh kita kata duduk. Tuhan tu mana berkuasa ataupun apa dah? Tuhan tu maknanya berkuasa situ. Duduk apa kita terjemah mana Asy'ari? Nah. Tasyabbih. Lepas tu fahaman salafnya. Maknanya fahaman salah dia ambil satu kaedah iaitu at-tafwid. Tafwid ni serah. Serah. Kalau Tuhan kata Tuhan tu duduk, kita kata tu duduk lah. Kalau Tuhan kata ada tangan, kita kata Tuhan ada tangan lah.
Kalau Tuhan kata ada mata, ada muka, kita kata Tuhan ni ada muka lah. Maknanya dia tak berani nak takwil perkataan tadi. Kerana apa? Kerana itu adalah kalam Allah. Itu pandangan dalam mazhab salaf. Dalam mazhab Asy'ariyah, tak boleh kita nak kata Tuhan tu ada tangan. Kalau tangan ni makhluk. Tak boleh kita nak kata Tuhan tu ada muka. Wajhu rabbika. Kerana wajah ini ialah makhluk. Jadi kita kena takwil, kita kena ubah makna tadi supaya tidak menyerupai makhluk tadi. Jadi saya tengok sini, mana ulama-ulama tengok sini. Jadi hak ni ada baik dan ini pun ada baik. Hak tu baru kena. Jangan pula hak ni, hak kata hak ada tangan ni menyalah kata hak ni bid'ah gini-gini. Lepas tu pula hak kata ada tangan, hak kata tak ada tangan ni kata hak ni ada bid'ah gini-gini. Tak boleh. Tak selesai. Sebab ni ratus tahun dulu lagi ulama duduk selisih. Sampai sekarang ni. Tak, kalau kita timbul pula benda ni, macam kita balik hak dulu pula jadi kucah warah habis. Kalau saya nak cerita sini memang panjang lah. Panjang. Jadi saya ambil pendekatannya. Saya ambil pendekatannya. Selagi benda tadi tidak menyalahi nas-nas yang kuat gini, yang soreh semua tu, maknanya teruslah. Macam tahlil tadi, tidak ada masalah. Mana walaupun memang Nabi dah buat tahlil apa-apa, tapi mana ulama-ulama yang mutaakhir, yang kedia ni, dia buat tahlil tu, kita tengok dalam tahlil pula. Dalam tahlil ada ayat Quran, lepas tu ada la ilaha illallah, semua tu ada zikir-zikir. Benda ni salah ke tak? Memang dia kata tak salah. Tapi bila kita wahyu berkumpulan, lepas tu ada makan tu salah. Hak tu masing-masing lah. Nak buat kan? Nak kata maknanya kadang-kadang kita banyak adat-adat Melayu ni, orang mari rumah kita akak air, olik dia gitu. Boleh nak buat, mari tahlil, lepas tahlil balik. Boleh, tapi dah jadi adat dia. Kalau buat gitu sekali orang dok. Tu jadi masalah. Tapi masyarakat Arab dia tak buat apa tahlil. Tak ada. Tak ada. Dia jamu tamu lagi hebat lagi. Tapi maknanya ihtiram tetamu tu memang kuat lagi lah. Tapi dari segi ibadah tu dia tak buat lah, tak ada tali apa. Tak ada lah. Jadi banyak lah. Jadi masalahnya kalau orang tu membid'ah, saya pun tak setuju lah cara dia. Membid'ah seseorang. Ni kata gitu Imam Maliki ni kan. Kalau itu dia hebat daripada Imam Syafi'i, sebab dia buku dari Imam Syafi'i ni kan. Dia masing-masing ada hebat. Tak boleh kata Imam Malik ni hebat. Dah. Ya. Di Arab ni tak ada. Mana? Mazhab Maliki ni mana? Ada mazhab Maliki. Dia di ada, tapi negara Arab juga. Tapi di Mesir Maliki. Di Mesir Maliki. Maliki. Mana? Syafi'i asal daripada Yaman. Lepas tu dia pergi ke Iraq, dia pergi ke Mesir, banyak lah. Dia asal daripada Yaman. Maliki ni dia tak tapak di Arab Saudi. Ngaruh dia. Walaupun dia asal orang Madinah. Imam Malik dia walaupun masa dia ada tu, memang masa dia ada tu mazhab Hanbali tak ada lagi. Masa Imam Malik tu. Masa Hanbali ambil ni dia dah kira apa dulu. Dia dah mungkin ibarat macam gitulah. Mana dia ginilah, macam kerajaan dia tu jadikan mazhab Hanbali sebagai mazhab kerajaan dia. Macam rasmi. Macam gitulah. Ada mazhab Maliki, Hanafi ada mana-mana, tapi hak rasminya Syafi'i lah. Macam mazhab paling banyak sekali, paling berpengaruh dunia ni mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dia antara yang mula-mula. Dia paling ramai di benua apa dia? Asia Tengah. Dia tu. Kawasan Bukhara, kawasan Tajikistan, kawasan Rusia, semua tu mazhab Hanafi. Banyak. Di Pulau Pakistan India ni. Mazhab Hanafi tu. Dia paling luas lah. Paling ramai ikut Hanafi. Mazhab Syafi'i ni Asia-Asia ni je. Macam kita ni Asia Tenggara ni Syafi'i kan. Syafi'i, mazhab Syafi'i dia Asia Tenggara ni lah banyak. Hak lain untuk negara Arab dia kurang, tu dia mazhab lain. Baik, berak situ dah.
Baik, memelihara dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita perlu memelihara